kajian kita untuk kita membincangkan tentang pemahaman dan renungan akan kalam Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang sudah kita sentuh dah sedikit sebanyak sebagai mukaddimah kepada surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada malam ni kita akan tengoklah sikit demi sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Menyayangi lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Menyayangi lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, hari akhirat. Engkau sahajalah yang kami mengabdikan diri, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi surah Al-Fatihah ni surah yang pertama dalam mushaf. Kalau kita baca, kita panggil surah Fatihah, makna pembuka. Pembuka. Surah Al-Fatihah ini dia ada tajuk dia. Dia ada tajuk dia ataupun amud dia. Dalam istilah dia dipanggil ada tajuk ataupun dipanggil maudhu'. Maudhu', tajuk surah. Dan dalam cara pendekatan kita nak bincang renungan tadabbur Al-Quran ini dan pemahaman Al-Quran, pertama sekali setiap daripada surah-surah itu ada tajuk dia. Ada tajuk dia, maudhu'. Cuma tajuk tu kita nak cari tak jumpa. Tak jumpa. Tetapi nak cari tu oleh kerana tak ada disebutkan dengan jelas, kita kena renunglah. Jadi oleh kerana kalam Allah SWT kalam yang mukjizat, Allah SWT turunkan ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita renung, untuk kita tadabbur. Mana kita nak letak diri kita dengan ayat ni. Jadi di antara kunci dia untuk kita tadabbur ni, itu ada kaedah dia yang kita sebut sebagai nizamul Quran, aturan, prinsip Al-Quran dari segi tertib dan kesinambungan dia. Jadi seperti mana surah-surah yang lain, surah Al-Fatihah dia ada tajuk dia. Yang kedua, tajuk surah itu kadang-kadang kita boleh fahami daripada nama surah itu sendiri. Nama surah itu sendiri. Tetapi ada kalanya tak boleh kita nak buat kesimpulan tajuk surah ni dengan nama dia. Ada kalanya juga. Seperti surah Al-Baqarah, surah lembu. Kalau kita terjemah ikut bahasa kita kan, surah lembu. Orang putih terjemah the cow, chapter of the cow. Tetapi walaupun nama dia surah Al-Baqarah dipanggil lagu itu, tetapi dia tidak menggambarkan kepada tajuk maudhu', cerita keseluruhan surah. Tetapi surah Al-Fatihah ini di antara nama-nama surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu Fatihatul Kitab. Kita sebut Fatihah dengan erti Fatihatul Kitab. Dalam hadis Nabi SAW disebut, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada semaya bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab. Jadi Fatihah ni permulaan, pembuka. Sifat pembuka ni dia sebagai mukaddimah. Sebagai mukaddimah. Jadi sebab tu kita kata tajuk
utama surah Al-Fatihah ni, dia adalah muqaddimah kepada Al-Quran itu sendiri. Muqaddimah kepada Al-Quran itu sendiri, yang mana keseluruhan makna Al-Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Seperti dalam satu hadis lain disebut, hunna ummul kitab. Hiya sab'ul masani hiya ummul kitab. Al-Quran ini adalah 7 yang diulai-ulai, dan itu adalah ummul kitab. Bila kata ibu, makna dia teras, punca, sumber, tempat kembali. Mana padanya itu ada segala-galanya yang dikehendaki. Jadi pertama sekali kita kata surah Al-Fatihah ini merupakan muqaddimah kepada Al-Quran. Manakala surah-surah berikut tu dia kira sebagai huraya. Huraya kepada Al-Fatihah tadi. Dalam Al-Fatihah ini ada berkenaan dengan akidah, tauhid kepada Allah SWT, ada berkenaan dengan ibadat dan amalan. Dia ada doa. Seperti yang kita baca tadi, ada doa. Jadi surah Al-Baqarah mari lepas pada tu, dia memperincikan lagi iman tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Dalam kita baca surah Al-Fatihah ayat ke-5 tu, iyyaka na'budu. Mari selalu selepas daripada surah Al-Fatihah ni, surah Al-Baqarah sebut alladzina yuqimunas salah, orang yang mendirikan sembahyang. Maknanya hak sebut ibadat dalam surah Al-Fatihah itu akan disebutkan pula ibadat hak mana? Sembahyang. Itu dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita kata surah Al-Fatihah ni muqaddimah kepada Al-Quran itu sendiri yang mengandungi asas-asas agama. Asas agama lagu mana? Akidah. Daripada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, itu akidah kita. Akidah yang kita sebut dahulu minggu lepas, tauhid ilmi. Tauhid dalam bentuk i'tiqad, kita kena yakin dalam hati kita. Manakala ayat yang kelima tu mengandungi tauhid amali. Tauhid dalam bentuk kita buat, menzahirkan. Hanya engkau sahaja ya Allah kami sembah. Hanya engkau sahaja kami sembah ya Allah. Jadi dia ada akidah, ada syariat. Ada syariat, yang ni peraturan. Ada hak kita kata na'budu, beribadat kepada Allah SWT. Dan ada akhirat, kembali kita kepada Allah SWT, iaitu maliki yaumiddin. Mana Allah Ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Mana balasan itu di akhirat, mana kita akan kembali ke akhirat. Jadi tajuk surah ni kita boleh sebut beberapa poin. Itu poin yang pertama. Maknanya paksi utama yang menjadi kepada hidup kita sebagai seorang manusia ini adalah tauhid. Tauhid kepada Allah SWT dan kepatuhan kepada Allah SWT, hak kita sebut dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hak kita duk minta dengan Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Islam tu dah lah. Islam tu sendiri. Ketaatan kepada Allah SWT, itulah hak kita minta, jalan hidayah. Yang kedua, maknanya tajuk surah ni. Yang kedua, surah ni sebenarnya mari dalam bentuk doa. Kita sedar tak sedar doa. Sebab dalam doa ni dia ada pujian kepada Allah Ta'ala. Kalau kita doa contoh lepas maya, kita tak kata ya Allah berilah rezeki pada kami ya Allah. Kita mulakan dengan apa? Puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Jadi surah yang mari dalam bentuk doa ni, maknanya perintah Allah SWT suruh kita kata bismillah, doa, kul. Mana kalau ada ulama yang takdir, dia kata bismillah tu maknanya kul, katakanlah dengan nama Allah. Mana perintah kepada kita supaya berdoa kepada Allah SWT. Sebab dengan berdoa inilah sebenarnya kita menzahirkan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia pencipta kita, pemberi nikmat kita,
disebutkan dalam ayat Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia memelihara alam ni. Mana Allah SWT mencipta kita dan dia tidak elok gitu. Dia tarbiyah, dia urus. Dia jaga kita. Dia beri rezeki pada kita, memberi manfaat, menjaga kita daripada segala macam mara bahaya. Yang tiga, tajuk surah ni juga boleh kita tengok, iaitu surah ni merupakan perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Perjanjian. Perjanjian mana hak dalam ayat kelima tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kata, ya Allah, engkau sahajalah kami sembah. Engkau sahajalah. Kepada engkau sahajalah kami minta pertolongan. Mana tu janji kita. Janji kita. Mana janji kita tu, kita perjanjian kita dengan Allah Ta'ala atas ibadat tadi, atas mentauhidkan, beribadat kepada Dia saja. Kita tidak buat lari kot lain. Pengabdian kita tu kita tidak buat lari kepada orang lain. Kita hanya kepada Allah Ta'ala. Bila kita mengabdikan diri kepada Allah SWT, maka kita pun nak gia kita. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita nak minta gia kita. Lagu mana? Minta dengan Dia. Maknanya hasil daripada perjanjian kita dengan Allah SWT dan kita sempurnakan. Disebutkan surah ni suratul salah. Nama ketiga bagi surah Al-Fatihah, kita sebut Al-Fatihah ataupun Fatihatul Kitab, Ummul Kitab. Satu lagi nama suratul salah, surah semaya. Surah salah. Sebab dalam hadis Nabi SAW ada sebut qasamtus salah baina abdi, baini wa baina abdi. Aku bahagikan semaya ni, maknanya surah Fatihah ni, antara aku dengan hamba aku bahagi dua. Mana daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Maliki Yaumiddin tu hak gia Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu antara kita dengan Allah SWT. Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim wa li 'abdi ma sa'al, itu bahagia kita. Maknanya separuh daripada surah Al-Fatihah ni, ayat 2, 3 dan keempat, itu bahagia Allah Ta'ala. Surah semaya, dipanggil surah semaya. Bahagia kelima, hak wajib atas kita dan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala atas kita dan tanggungjawab kita kepada Dia, antara kita dengan Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim sampai ayat ke-7 tu, itu hak gia kita. Maknanya hak kita minta Allah SWT akan bagi. Jadi nak sebut di sini, Nabi SAW menamakan surah Al-Fatihah ni suratul salah. Sebab kita baca dalam semaya. Dipanggil suratul salah sebab kita baca dalam semaya. Kita duk ulang. Kita duk ulang apa? Ulang janji kita. Aku janji kita dengan Allah SWT. Iyyaka na'budu. Engkau sahaja, tu janji. Walaupun kita baca ayat tu baca gitu je. Sebenarnya dia janji. Sebab apa? Sebab kita tidak buat pernyataan. Kita tidak kata sebagai cerita. Kalau kita kata sebagai cerita ni, na'buduka. Na'buduka. Kami sembah engkau ya Allah. Mana kita menceritakan kepada Allah Ta'ala bahawa kita sembah Dia. Tetapi bila mari ayat, didahulukan. Kalau kita ngaji nahwu, Arab dia kata taqdimu ma yastahiqut ta'khir. Kita mendahulukan yang sepatutnya dikemudiakan. Maf'ul bih tu dia kena lepas daripada kata kerja. Dia ada kata kerja, dia ada objek maf'ul bih. Tiba-tiba dalam ayat ni kita kata iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ni sebenarnya engkau, akan engkau kami sembah. Mana di situ kita hanya membataskan pengabdian kita kepada Allah SWT, dan di situ terletak janji kita dengan Allah SWT. Lepas tu kita baca semua dalam setiap semaya. Sehingga Nabi kata, seperti yang kita baca dalam hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada semaya bagi orang tak baca Fatihah. Sebab itulah kita kena ulang 17 kali sehari. Sebagai janji kita dengan Allah SWT. Ini janji kita dengan Allah SWT. Begitu juga kalau kita baca doa iftitah, janji juga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ni pengulangan kita. Sebelum kita sebut hak dalam Fatihah tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca doa iftitah. Dalam doa iftitah tu kita kata inna solati, semaya aku ni. Ibadat aku. Hidup aku dan mati aku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Taala. Jadi dia mesti ikut putaran yang sama. Dia belaga tempat yang sama, pada paksi yang sama. Di situ juga perjanjian kita kepada Allah SWT. Jadi kita baca doa iftitah tu bukan sekadar nak dapat pahala, tidak. Kita kata ni di antara benda-benda sunat dalam semaya. Jadi kita pun buat. Tanpa ada penghayatan kepada makna dia, gitu jadi kosong. Tapi kalau kita sebut ini sebagai perjanjian kita, mana berat ni kita ni. Maknanya nak hidup kita ni ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut panduan Al-Quran, ikut panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berat janji kita. Tapi oleh kerana berat inilah kita kena minta dengan Allah Taala berulang kali, ihdinas siratal mustaqim. Jadi seperti mana kita kena ulang semua perjanjian kita dengan Allah SWT, maka begitu juga permintaan kita dengan Allah SWT, doa kita minta ditetap ke atas hidayah ni kena ulang juga. Kena ulang juga. Mana di situ Allah SWT sempurna molek with kita. Sempurna molek. Hak dia suruh pun, mana dia suruh kita mengabdikan diri pada dia, kita abdikan diri pada dia. Hak dia suruh kita minta dengan dia, kita minta dengan dia. Mana ada tu hak gia kita. Kita sebagai hamba Allah Taala tidak kata kita ni buat apa tak ada faedah, tak ada. Dia hak ibadat kita buat ni walaupun zahir pengabdian pada Allah SWT, ada tersimpan hikmah dia. Hikmah. Kalau puasa sihat, kalau zakat berkat harta. Tu gia kita tu. Pengabdian kita pada Allah SWT satu perkara, tetapi Allah SWT nak wila ni. Hadiah lah ni, hadiah dulu. Ada pun kita kata sebagai pahala, upah, ajrun itu di akhirat. Tapi sebelum tu dia witeradah kita sikit. Keberkatan dalam hidup, ketenangan, murah rezeki hak kita boleh melalui ibadat kita. Jadi ini perjanjian ni. Perjanjian kita dengan Allah SWT, perjanjian ni terbit daripada mana? Berpunca daripada pengakuan kita. Tak adalah hak tauhid i'tiqadi. Ayat 1, 2, 3 ke 4 tu. Jadi ringkas kata, keseluruhan hak kita boleh faham daripada surah Al-Fatihah ni, iaitu ini adalah doa dan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Doa dan syukur kita kepada Allah SWT. Sebab pujian itu sebenarnya membawa kita kepada syukur kepada dia. Dan kita berjanji untuk beribadat kepada Allah SWT sahaja, begitu juga minta daripada dia sahaja. Yang mana itulah jalan hidup, cara hidup manhaj. Cara hidup orang-orang yang Allah SWT redai, Allah SWT memberi nikmat kepada mereka. Ini orang-orang yang di antara di kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Hak mana hak inilah, mereka inilah ikutan kita. Itu tajuk surah. Tajuk surah. Maknanya pertama sekali mukaddimah kepada Quran ada terletak dalam Fatihah. Yang kedua, ini sebagai kesyukuran kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, janji kita dengan dia. Janji dia dengan kita. Janji kita kepada dia untuk beribadat kepada dia sahaja. Kemudian dalam kaedah perbincangan kita juga, tadi kita sebut setiap surah dia ada tajuk dia. Kalau ulama Arab dia kata al-wahdatul mawdu'iyah, kesatuan tajuk. Kesatuan tajuk, dia ada tajuk bagi setiap surah. Perkara yang kedua di bawah kaedah kita ni, iaitu setiap surah tu dia ada kerangka dia. Dia ada struktur dia. Lagu mana struktur surah ni?
Ni hak barang tak ada belaka ni. Ya, tak tertulis. Tapi hak ni ulama buat kajian setelah mana mereka ni renung. Ya. Jadi kunci untuk kita faham Quran, untuk kita tadabbur Quran ni, iaitu kita kena tahu bahawa setiap surah ni dia ada struktur dia, ada pembahagian dia. Daripada ayat sini sampai sini, gapo kesimpulan dia. Daripada ayat sekian pada sekian, gapo pula faedah. Jadi kita boleh nampak bila kita baca Quran tu tidak kata baca gitu dak, maknanya kita jadi terfokus. Ada bahagian-bahagian dia. Kalau setengah terjemah Quran, ada tempat kita ni, dia buat tajuk tu. Dia buat tajuk dah. Kata ayat 1 sampai ayat 5, sifat-sifat orang bertakwa dalam surah Baqarah. Sifat orang bertakwa. Lepas tu ayat 6 ke 7, orang-orang yang kafir. Lepas tu seterusnya tu dia buat tajuk orang-orang munafik. Mana kita boleh nampak, kita baca Quran, Allah SWT duk cerita pasal satu kumpulan ataupun satu perkara ni dalam berapa ayat. Itu orang panggil struktur surah. Kerangka surah. Mana surah ni ada pembahagian dia. Ada pembahagian dia. Jadi surah Al-Fatihah ni kita boleh bahagikan kepada tiga. Pada tiga bahagian. Iaitu ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Itu bahagian yang pertama. Ayat kelima, satu bahagian. Ni dia tak berguru dengan ayat lain. Kemudian ayat ke-6 dan ayat ke-7. Tiga bahagian. Tiga bahagian. Dan kalau kita tengok dari segi kaedah nahwu pun, dari segi ayat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu sebenarnya satu ayat. Satu ayat dari segi ayat nahwu. Jadi Ar-Rahman Maliki Yaumiddin itu dia sifat lagi kepada Allah Ta'ala. Selain daripada Rabbil Alamin. Mana satu ayat, satu ayat. Iyyaka na'budu, ini adalah ayat orang panggil jumlah fi'liyah. Jumlah bermula dengan fi'il. Kalau alhamdulillah tu dia panggil jumlah ismiyah. Kata nama ayat yang bermula dengan mubtada khabar, ayat yang bermula dengan isim dulu. Ihdinas siratal mustaqim, bahagian yang ketiga ni, mana ayat ni ayat dalam bentuk doa. Bentuk doa. Kita suruh Allah Taala, kita minta daripada Allah Taala. Kita suruh Allah Taala tu hak sebenarnya kita minta dengan dia. Walaupun mengikut ilmu sarahnya ihdina tu itu orang panggil jumlah fi'il amar. Fi'il amar suruh. Tetapi bila kita orang bawah ni suruh orang atas Allah Ta'ala, kita suruh Allah Ta'ala, maknanya kita doa minta. Kalau seorang pegawai suruh orang bawah dia, itu arahan. Kalau sama-sama kita suruh ni tolong ambil barang mentah, itu permintaan. Jadi perintah hak naik ke atas, kita kata doa. Kita minta dengan Allah Ta'ala, itu jadi doa, minta. Kalau minta sama kita ni, itu pertolongan, minta tolong. Kalau orang atas pergi ke bawah, itu arahan. Allah SWT suruh kita semaya, sallu, warka'u, rukuklah. Itu perintah Allah Ta'ala kepada kita. Jadi, kita faham di sini, berdasarkan kepada kaedah-kaedah bahasa Arab ni, surah ni dia ada tiga bahagian. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ini adalah pengakuan kita akan keagungan Allah SWT. Sebab kita sebut tu sifat dia tu. Kita tak kata bismillah saja, tapi kita sebut sifat dia Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Kalau dalam ayat kursi kita kata Al-Qayyum. Al-Qayyum. Hak sentiasa jaga. Sifat Al-Hayyul Qayyum. Jadi ayat yang 1 sampai ke 4, pengakuan akan keagungan Allah SWT dan hamba wajib mensyukuri segala nikmat Allah Taala. Dan di situ juga bila sebut Ar-Rahmanir Rahim, itu rahmat Allah Taala
kepada kita ni sebagai dia yang mencipta kita. Dan dalam masa yang sama juga, ayat yang 1 sampai ke 4 ni, ini mukaddimah pada doa. Adab kita doa. Tadi kita sebut ihdinas siratal mustaqim tu gia kita, doa kita. Jadi setiap daripada doa ni kita kena ada mukaddimah, yang ni puji pada Allah Taala. Kena sebut kita alhamdulillahirabbil alamin. Sebut sifat dia bagaimana. Kita puji dia dulu. Menyatakan kebesaran dia dan mengakui dalam masa yang sama, mengakui kita ni memang berhajat pada dia. Sebab tu kita doa dengan dia. Jadi tujuan kita puji Allah Taala ni, kita pengakuan kita bahawa Allah SWT ni memang hak layak kita minta daripada dia, kerana dia maha kuasa, dia boleh memberi. Dengan sifat-sifat dia tu kita tahu doa kita akan dimakbulkan. Jadi ada adab berdoa. Ayat yang kelima, ini pengakuan kita. Pengaku ikrar, kita sebut tadi. Ayat yang kena dia 7, inilah doa hak sebenar. Doa ni banyak perkara. Kita doa pada Allah SWT nak murah rezeki, nak kaya, nak diberi zuriat, nak pada pekerjaan, hak mana baru habis kerja, baru ngaji nak pada pekerjaan, hak mana lama dah kerja nak naik pangkat, macam-macam, doa nak cucu lah, macam-macam doa orang ni dah. Tetapi banyak-banyak doa tu doa hak sebenar, doa hak hakiki, asal kepada doa. Kita kena tahu mana minta ditunjukkan jalan yang lurus dan dipimpin berada atas jalan tu. Tu doa hak hakiki, doa hak sebenar. Sebab bila kita boleh doa hak ni, automatik hak lain Allah SWT akan berikan kepada kita. Kalau kita faham asal doa, hak doa hak sebenar kita, maka kita akan digerakkan. Kita ada kekuatan untuk mendapatkan hak perkara-perkara lain. Untuk mendapat rezeki, mana dengan bertakwa kepada Allah Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Taala, kami beri jalan keluar kepada dia. Dan kami memberi rezeki kepada dia tu dia tidak sangka-sangka kan. Jadi kami memberikan kepada itu rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Jadi asal mula takwa. Jadi takwa ni, takwa ni orang muttaqin, orang yang ada sifat takwa. Ada takwa ni bila mana? Bila kita ambil Quran buat hidayah kita. Dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah dia kitab Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya, itu menjadi hidayah kepada orang bertakwa. Mana orang bertakwa ni, bagi dia Quran hidayah. Jadi hidayah inilah hak kita minta. Bila mana kita minta hidayah, sebenarnya kita minta kita ni jadi orang bertakwa. Jadi natijah takwa tu adalah kita diberi keberkatan dalam hidup. Itu dia. Jadi ni ayat yang kena dari ayat ke-7 itu adalah doa yang sebenar, doa asasi. Mana untuk tetap berada di jalan yang lurus, itulah doa hakiki, hak sebenar, hak nombor 1 pada kita mula-mula. Jadi itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, pada kaedah mula-mula tadi, setiap surah dia ada tajuk dia. Surah Fatihah dengan tajuk kita sebut tadi. Lepas tu setiap surah ni dia ada struktur dia, dia ada pembahagian ayat-ayat dia. Ayat-ayat dia. Kemudian cara yang ketiga, setiap surah ni dia ada kata kunci dia. Dia ada kata kunci dia. Mana kita kata kunci ni maknanya kita fokus kepada beberapa perkataan dalam surah tu untuk kita faham makna surah. Mana perkara penting. Perkara penting dalam surah ni dia ada
kunci dia. Macam dalam surah Al-Fatihah ni, kita boleh buat tubik beberapa kata kunci hak penting. Biasanya hak ni dia akan berulang lebih daripada sekali. Macam kata kunci yang pertama itu terletak pada surah Al-Hamdu itu sendiri. Pada Alhamdulillah. Mana pujian kepada Allah Ta'ala. Mana kalau kata puji pada Allah Ta'ala ni pengakuan kita akan kesempurnaan sifat-sifat dia. Mana kalau kita puji seseorang sebab dia molek, sempurna, comel. Sebab itulah kita puji dia. Kalau dia buat sesuatu, kalau dia buat sebuah bangunan, kita puji. Mau pandat, arkitek dia buat. Comel. Sebab kita nampak pada kita ni comel memang jadi. Jadi kita puji Allah SWT sebab sifat-sifat dia tu perbuatan dia, hak dia buat tu semua terpuji. Molek. Dia cipta alam ni, dia ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Dia atur ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan. Ada haiwan, ada tumbuhan, ada langit, ada bumi, ada darat, ada laut. Itu pasangan-pasangan dalam hidup ya Allah SWT zahirkan kesempurnaan dia. Kesempurnaan dia tu hak kita kata jamal, sifat comel Allah Ta'ala. Satu lagi sifat jalal, keagungan dia. Lepas tu kita kata orang sakit tu lagu mana comel juga kok. Orang sakit, ada orang mati. Jadi kita kena faham benda ni, kita duduk atas dunia ni dia uji kepada orang yang nasib tak comel, tak molek. Dia diberi ujian yang lebih sikit pada orang. Dia dalam keadaan susah, sakit, tak ada anak ke gapo. Umur yang pendek ke. Macam-macam. Satu sudut tak molek, kepada hak lain molek. Mudah kita kata, walaupun seorang sakit sebenarnya, sebab sakit seorang ni lah, dia kena ada orang doktor. Doktor hak ubat merawat dia. Pas doktor ni nak merawat, dia kena ada ubat. Maka kena adalah bahagian ubat tu. Jadi hak ni hak mudah kita tengok hospital lah. Hospital. Mana hospital tu sakit. Tapi di sebalik hospital tu dengan ada macam-macam bahagian. Mana doktor, ada pengajian doktor, ada ilmu kedoktoran. Mana situ orang pakak bubuk ngaji. Kalau semua orang sihat, tak perlu kita belajar doktor, kedoktoran, perubatan. Lepas tu doktor dia nak berubat. Berubat tu dia kena ubat. Dia kena rawat dengan ubat. Maka kena buat kaji yang ubat. Ada bahagian farmasi pula. Lepas tu doktor ni doktor bukan semua perkara dia kena buat. Kalau tidak tak ada. Bawa nak cocok cari nak masuk air. Misi. Perlu pada pertolongan misi. Maka ada pekerjaan jururawat pula. Lepas tu jururawat ni kadang-kadang setengah benda tu tak kira jururawat juga nak tolak nasi. Tetel tu tengah-tengah hari. Jadi ada bahagian lain pula pembantu dia. Lepas tu bila lekat semua ni ada hospital. Hospital ni pula nak ada keselamatan, ada je pula jaga. Lepas tu bila ada jaga pula semua, orang mari melawat. Jadi orang melawat ni mari dengan kenderaan. Nak tak mana kenderaan, jadi boleh buh parking. Boleh pula situ parking berbayar, ambil BT. Satu pendapatan pula. Jadi disebabkan sakit tadi, Allah SWT beri hak lain pula. Ada orang mati, sedih pada dia. Tapi di sebalik lain ada rahmat. Jadi walaupun kita nampak tak molek, tapi sebenarnya molek juga. Tapi tak bolehlah kita kata syukurlah dia mau sakit. Tak apa sedap. Walaupun hakikat sebenarnya dengan sakit itulah Allah SWT seperti kita kata tadi memberi pekerjaan kepada orang lain. Dengan sakit itu juga mencuci dosa dia, salah dia. Tapi tak boleh kita nak kata lagu tu lah. Dia mau ni banyak dosa pada dah tu hari sakit. Tu tak kenalah dari segi akhlak kita tu. Tapi hakikat dia lagu tu. Jadi kuku mana pun terpuji, comel juga. Yang kedua, kata kunci yang kedua, Rabbul Alamin, pentadbir alam. Allah Ta'ala pentadbir alam. Yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni rahmat. Kita hidup ni dengan rahmat Allah Ta'ala belakang. Kalau kita sebut rahmat ni lah,
mari dalam bentuk nikmat Allah Taala pada kita. Nikmat kita sebut dulu, nikmat kita dijadikan oleh Allah Taala. Kemudian nikmat kita diberi terus menerus pula nikmat. Nikmat tu ijad dengan nikmat tu imdad. Kita ni ada diciptakan oleh Allah SWT, kemudian lepas kita ni ada, Allah SWT berikan kepada kita nikmat satu demi satu. Sampailah kita menyempurnakan ajar kita, menyempurnakan tempoh kita di atas dunia ni. Kemudian kata kunci yang keempat, ibadat. Na'budu. Na'budu. Kita ibadat pada Allah SWT. Jadi hal ni perkara penting. Kemudian ihdinas sirat. Ihdina mana hidayah. Jadi hak benda-benda ni kepada surah Al-Fatihah ni, kata kalimah-kalimah ni walaupun kunci dalam surah ni, dia sebenarnya kunci juga dalam surah-surah yang lain. Mana ini konsep lah, kalau kita kata kunci ni maknanya kita pergi nak kunci lagu mana? Kita boleh masuk. Mana kalau kita ada rumah, kita kunci, kita buka, kita kunci, mana kita boleh masuk. Kalau dalam satu surah ni dia ada kunci dia, maknanya kalau kita nak masuk, menghayati, memahami kalam Allah Ta'ala, kita nak menghayati, masuk ke mana? Melalui kita faham kalimah-kalimah ni. Jadi kalimah-kalimah ni tidak hanya kunci kepada surah Al-Fatihah ni saja, tetapi dia kunci kepada pemahaman dalam surah-surah yang lain. Jadi hak perkataan-perkataan ni, 5 ni dia akan bulat semacam hidayah, ibadat, rahmat, pujian kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Rabbul Alamin, dia akan bulat. Dia akan bulat. Jadi kita pegang ni insya-Allah. Jadi kepada insya-Allah lah, mungkin pada minggu akan datang kita akan edarlah, kita ada buat risalah ni untuk rujuk. Jadi untuk sementara waktu, kalau kita ada Quran hak semoleknya kita belajar, moga kita nak tadabbur Quran ni, kalau boleh kita ada sebutir Quran, butir Quran. Kalau lain dia ada terjemah tepi tu, kita berpandu ke hak tu. Dan hak kalimah kita sebut sebagai kata kunci ni kita garis, kita buat tanda. Jadi kita baca Quran pun kita jadi fokus pada perkataan itu. Kalau kita hak tak pandai Arab ni, tanda alif ni dah, tanda hak alif hak Arab dia, tanda alif terjemah dia. Jadi kita baca pun kita pergi situ pada kalimah tu. Kadang-kadang kita jadi kelabu mata muka nampak alus tepi tu, jadi tak tahu nak tengok mana. Jadi kita buh tanda hak bahagian hak tek Quran tu sat, tek terjemah tu sat. Lepas tu kalau kita ada mushaf sendiri ni pula, kita boleh tandalah struktur surah tadi. Ayat ni sampai ayat ni kita buat tanda, tanda contoh peng merah. Buat apa? Buat penutup bracket. Bracket sini sa, bracket di sini pula sa. Kita tulis hak mula-mula 1 sampai 5. Ni. 5 sampai 6 sampai 7. Ni pula. Kita buat bracket lagu tu. Jadi kita baca Quran pun jadi terarah. Ada matlamat. Sebab kita baca Quran ni daripada akhir balik kita sampai ketua ni, dia tak boleh cara sama. Macam kita semaya lah. Dia kena ada peningkatan kualiti, upgrade. Jadi pemahaman kita dengan Quran ni, kita duduk hari-hari kita baca Quran dah. Kita baca dengan lebih gomo lagi buat dalam bulan puasa. Jadi bukan kata kita nak kejar khatam Quran dalam bulan puasa berapa kali demo, berapa kali dah kahwin banyak kali, banyak dah. Bukan nak badi gitu, kita nak kepada pemahaman. Cuma benda ni berterusan. Jadi berdasarkan kepada kaedah kita sebut tadi, kaedah nizam Al-Quran, kita tengok tajuk setiap surah pula ada struktur dia, lepas tu ada kata kunci dia. Jadi pembacaan kita tu dia kita maknanya kita duk ada kaedah dia. Jadi tadabbur Quran ni, kita nak faham Quran mana kita nak letak dengan Quran ni, kedudukan diri kita dengan Quran ni setara mana, kunci dia dengan tadabbur. Nak tadabbur nizam ni lah, kaedah ni lah. Kaedah seperti yang kita sebut tadi, kita pembaca Al-Quran itu berdasarkan kepada dengan ada maksud, kita tengok kalimah-kalimah penting, struktur surah,
maudhu' surah, lepas tu dia ada lagi. Cuma malam ni kita sebut itulah bagi asal. Kemudian kita tengok pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Ayat pertama ni kalau kita bicara ikut pekoh, seperti mana ahli tafsir-tafsir yang lain, dia akan bahalah satu juzuk daripada Quran sendiri ke ataupun tidak. Kemudian kalau kata satu juzuk daripada Quran itu sendiri, apakah dia satu juzuk bagi surah Al-Fatihah pula? Tu kalau bicara khilaf fiqh tu kita tak sahlah. Kita nak sekarang ni maksud. Waktu khilaf fiqh tu mungkin kita belajar dah dalam tafsir, kita boleh baca sendiri. Masalah baca bismillah. Kalau kita pergi Mekah tak bunyi dia baca bismillah tapi selalu tak baca alhamdulillah. Tak. Kalau mazhab Malik pakai alhamdulillah lalulah. Tapi kita tak bicara ikut fiqh. Kita nak hak pemahaman. Jadi sama ada bismillah ini satu juzuk daripada surah Fatihah ataupun tidak. Hak pentingnya kita nak tahu kedudukan bismillah ni sangat penting. Walaupun kalau ikut mazhab selain daripada Imam Syafi'i seperti mazhab Malik ataupun mazhab Hanafi, dia ke bismillah ni bismillah ni bukan satu juzuk daripada Fatihah. Maknanya dia bila 7 ayat tu daripada alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat 7 tu mana? Ghairil maghdubi alaihim. Jadi hak kita perlu fokus di sini, Allah SWT ataupun Nabi SAW bila disusun mushaf Al-Quran itu hak kita baca sepuluh ni, dia setiap daripada surah ni dia ada bismillah. Ada. Kecuali surah Taubah ataupun surah Bara'ah. Hak tu lain sikit. Hak tu lain sikit. Hak tu kita akan bicara tak ada malam ni tu. Maknanya bismillah ni kuku mana pun sangat penting. Tak sekira lah hak balah perbincangan fiqh. Hak tu dia bicara dalam kitab. Hak dia ulah debat dalam kitab. Biarlah. Jadi hak nak kitanya bismillah ni sangat penting kepada kita. Apa kepentingan bismillah? Jadi kita sebut ni yang pertama sekali Allah tu. Nama Allah. Allah tu mana nama khusus dia, nama khas bagi dia. Bila kata nama khusus ni, kalau seorang tu nama Muhammad, orang khusus pada Muhammad. Kalau orang tu nama Ali, khusus Ali. Lepas tu dengan sifat-sifat dia. Kalau kita kata kota baru, kita tak boleh nak terjemah kota baru ni sebagai Al-Madinatul Jadidah, ataupun Newcastle. Tak boleh. New Town ke apa. Kita kena pakai kota baru. Sebab tu nama khas dia. Bila kata kota baru, merujuk kepada tempat kita ni lah. Bukan tempat lain. Jadi Allah Ta'ala ni kata nama khas yang khusus dengan dia, yang mana sifat-sifat dia lagu mana? Zat yang esa. Bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungan, dan maha suci daripada kekurangan dan kelemahan. Dan keserupaan dengan makhluk. Itu etikot kita. Bila kita kata Allah tu nama khas bagi dia, maknanya zat yang esa tidak menyerupai mana-mana makhluk. Zat yang memiliki kesempurnaan, keagungan, maha suci daripada segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Kita duk tasbih tu lah, subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan dan serupa dengan makhluk. Jadi bila kata Allah ni, Allah lah. Tak boleh kita nak buat sepogagah dulu dah. Tak apa kita terjemah God tu sebagai Allah. Tak boleh. Dia nama Allah ni khas bagi dia. Tak boleh pindah-pindah. Kemudian tu hak pertama bismillah. Apa kaya kita kena berhenti situ dulu. InsyaAllah pada 2 minggu akan datang lagi, InsyaAllah kita akan sambung berkenaan Allah, kemudian diikuti dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lagu mana pula? Apa pemahaman kita, lagu mana kita nak renung, sebab apa disertakan sekali lagu tu. Jadi setakat itu saja perbincangan kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka